Hai pelajar, selamat sejahtera. Saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu akan bincang strategi dan juga tips panduan untuk menjawab kajian kes dalam Pengajian Perniagaan STPM Semester 2. So, tumpuan perbincangan ini hari ini berkaitan dengan pengurusan. Okay? So, biasanya ada dua tajuk yang melibatkan kajian kes, iaitu pengurusan dan juga kemahiran komunikasi. Hari ini Cikgu akan bincang bagaimana kita nak skor ataupun cara menjawab yang terbaik untuk menjawab soalan kajian kes berkaitan dengan pengurusan. Okey, soalan kajian kes berkaitan dengan pengurusan ni melibatkan 11 bahagian penting, iaitu fungsi pengurusan, kemahiran pengurusan, peranan pengurus, unsur perancangan, SWOT, jenis penjabatanan, konsep pengorganisasian, jenis kuasa, jenis kepimpinan, gaya kepimpinan dan kaedah kawalan. Okey. Antara 11 ni yang pernah ditanya ialah berkaitan dengan kemahiran pengurusan, unsur perancangan, SWOT, jenis penjabatanan, konsep pengorganisasian, jenis kuasa, jenis kepimpinan, gaya kepimpinan dan kaedah kawalan. Ini sebagai panduan saja ya. Ini bukan bermaksudnya bahagian lain tidak diuji dalam periksa. Okey, dan kemungkinan besar inilah bahagian yang sering ditanya dalam kajian kes berkaitan dengan pengurusan. Jadi yang ni kamu kena banyak bagi tumpuan. Macam fungsi pengurusan ni ada 4 kan? Perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Kemahiran pengurusan ada 5. Peranan pengurus ada 3. Unsur perancangan ada 7. SWOT ada 4. Jenis penjabatanan ada 7. Konsep ada 9. Jenis kuasa ada 5. Yang ni kamu kena hafal. Okey, kena hafal untuk skor kalau keluar soalan ni berkaitan dengan kajian kes ya. Okey. Kajian kes dalam exam nanti merupakan kes mini yang melibatkan situasi perniagaan yang sebenar. Okey, so MPM bina soalan ni berdasarkan syarikat yang sedia ada dalam Malaysia ataupun luar negara, dan kamu ni kena baca dan memahami kes ni yang ada lebih kurang 500 patah perkataan dan diikuti oleh 2 atau 3 soalan. Dan soalan ni berkaitan dengan aplikasi. Apa yang kamu dah belajar ni kamu kena rujuk balik atau tengok balik ya. Okey, aplikasi teori atau prinsip yang telah dipelajari. Okey. Dan markah yang diperuntukkan ni biasanya 30 hingga 35 markah dan masa yang diperuntukkan ialah 30 hingga 35 minit. Jadi kamu kena jawab dalam masa 30 hingga 35 minit. Maksudnya 1 markah 1 minit. Okey. Kajian kes ni dia melibatkan konsep. Okey, konsep yang kamu telah belajar. Kajian kes dia takkan tanya benda yang kamu tak belajar ya. Dia tanya apa yang kamu dah belajar dalam sukatan kita. Okey. Dan dia mungkin berbentuk fakta khusus atau fakta umum. Okey. Fakta khusus ni apa? Fakta yang diberikan atau disebut secara nyata. Okey, yang disebutkan dalam sukatan pelajaran. Okey, contohnya seperti cikgu petik kemahiran pengurusan. Peringkat pengurusan ialah fakta khusus, iaitu peringkat bawaan, peringkat pertengahan dan peringkat atasan. Jenis kemahiran, kita ada 5. Konseptual, antara perorangan, teknikal, pengurusan masa dan pembuatan keputusan. Ini panggil fakta khusus. Fakta yang dinyatakan dalam sukatan pelajaran. Okay. Fakta umum pula, fakta yang berkaitan dengan kesan, cara, strategi, kaedah, punca, faktor, jenis peranan, kepentingan, kelebihan, kelemahan, fungsi. Okay. Yang ini tidak diberikan secara langsung atau nyata dalam sukatan pelajaran. Okay. Contohnya seperti pengurusan stres. Jelaskan punca-punca stres. Okay. Punca stres ni banyak. Punca berkaitan dengan pekerjaan, punca berkaitan dengan organisasi, punca berkaitan dengan individu. Okay. Kaedah mengurus stres. Apakah cara-cara untuk menguruskan stres? Okay. Kesan stres kepada individu, peranan pengurusan, kepentingan, okey, cara penyelesaian. Benda ni dia tak sebut secara langsung dalam sukatan, tapi kamu kena tahu. Okey, ini dipanggil fakta umum. Okey. Okey, strategi menjawab kajian kes SEM 2 ni, satu, baca soalan. Okey, first thing you baca soalan dulu dan kenal pasti apa yang ditanya. So, bila baca soalan kita tahu apa yang ditanya. Contohnya katakan soalan tanya, jelaskan unsur-unsur perancangan. Jadi, kamu baca perkataan unsur perancangan, otak kamu terima syarat. Oh, unsur ada 7.
Apa dia? Visi, misi, objektif, okey, strategi dan taktik, prosedur, okey, dasar atau polisi, standard, kamu dah tahu dah. Okey, soalan ni tanya tentang unsur perancangan. Jadi, senang kamu nak cari keyword dalam kajian kes nanti. Berkaitan dengan visi. Visi ni apa? Wawasan. Jadi, dia akan bagi perkataan yang menunjukkan apa yang dia nak capai dalam masa depan. Lepas tu, misi. Tujuan penubuhan. Dia akan sebut perkataan seperti syarikat ni ditubuhkan untuk membekalkan produk makanan segera yang berkualiti. Itu menunjukkan misi. Okey. Objektif sasaran akhir. Okey. Taktik dan strategi dan taktik, iaitu apa rancangan yang dibuat untuk mencapai wawasan. Okey. Apakah plan yang dibentuk untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Jadi kamu akan nampak keyword ni. So baca soalan dan tengok apa yang ditanya. Lepas tu baca kes dan kamu boleh gariskan atau highlight. Okey, gariskan atau highlight guna warna yang berbeza ataupun paling senang buat catatan untuk setiap fakta dan kaitan kes. Okey. Lepas kamu baca kes tu, cara menjawab, berikan definisi atau uraian fakta. Contohnya, katakan kamu dah tahu ada 3 unsur perancangan. Okey, visi, misi, objektif. Jadi tulis satu visi, bagi definisi dia. Visi adalah wawasan yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi. Lepas tu, senaraikan kaitan kes yang berkaitan. Yang kedua, misi. Misi adalah tujuan penubuhan sesebuah organisasi. Satu markah. Lepas tu, bagi kaitan kes berkaitan dengan misi. Itu cara menjawab. Okey. Dan petik kaitan kes yang sesuai dan jangan salin satu perenggan. Okey, cari apa kaitan kes yang sesuai saja. Okey, jangan salin satu perenggan atau satu petikan. Ini menyebabkan kamu tak dapat markah. Maksudnya kamu tak buat analisis. Kamu hanya lifting saja. So ini tak ada markah ya. So first thing buat apa? Baca soalan, tengok apa yang ditanya. Lepas tu baca kes, highlight atau gariskan, dan bila kamu gariskan ni buat catatan sikit. Adakah dia rujuk pada kekuatan? Adakah rujuk pada fakta apa? Okey, you highlight. Lepas tu, senaraikan kaitan kes. Lepas tu, bila jawab, bagi definisi fakta dan juga nyatakan kaitan kes yang sesuai. Okey, semasa baca kes ni, carilah kata kunci yang berkaitan dengan konsep yang ditanya. Okey, cikgu bagi contoh ya. Satu soalan yang sangat popular adalah berkaitan dengan SWOT. Okey, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey. So apakah faktor kekuatan? So as you know, faktor kekuatan ialah faktor persekitaran dalaman yang boleh bantu pelaksanaan strategik. So apakah faktor-faktor kekuatan yang biasa diberi? Ini cikgu petik daripada pelbagai kajian kes. Okey, contohnya syarikat terbesar, syarikat terkemuka, dah lama wujud, semua ni adalah faktor kekuatan. Jenama yang terkenal, perolehan yang meningkat, peningkatan jualan, kaedah penyampaian mesra pelanggan, semua ni adalah faktor-faktor kekuatan untuk sesebuah organisasi. Ada pengiktirafan, okey, produk yang inovatif, baru, mudah dibeli, murah, okey. Semua ni adalah berkaitan dengan produk yang dikeluarkan. Lepas tu promosi, okey. Bentuk strategi pemasaran dia macam mana, share pasaran dia, okey. Lepas tu adakah dia patuhi piawaian, okey. Tanggungjawab sosial, semua ni menunjukkan kekuatan perniagaan. So, carilah, pandai-pandailah cari adakah mana-mana perkataan ni ada dalam kes. Ini menunjukkan kekuatan. Banyak ya, okey. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan ni mungkin dia ni syarikat baru. Bila syarikat baru, mungkin tak popular. Okey, sukar mendapat pinjaman. Itu kelemahan dia. Okey. Perolehan rendah. Just terbalikan macam tadi, perolehan tinggi, ini perolehan rendah. Okey, kurang mesra. Okey. Produk mudah ditiru, tidak sihat. Okey, kurang berkualiti, kurang popular. Semua ni adalah kelemahan. Okey. Kurang diversifikasi, maksudnya dia hanya ketumpuk pada satu pasaran saja. Okey, barisan produk terhad, promosi kurang berkesan, tiada pengiktirafan. Macam kebanyakan perniagaan di Malaysia gagal sebab dia tak ada status halal. Itu adalah satu kelemahan. Jadi perniagaan kalau ada status halal atau sijil halal, ini akan membolehkan dia dapat menguasai pasaran sebab hampir 65% penduduk Malaysia adalah beragama Islam. Jadi pelanggan kita utama atau pengguna utama ialah pengguna Muslim. Jadi kita kena ada sijil pengiktirafan, iaitu sijil halal. Itu faktor kekuatan atau kelemahan. Okey. Tidak mematuhi piawaian, okey, kurang menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial. Semua ni adalah faktor kelemahan. Just terbalikkan tadi ya. Jadi itu kekuatan, yang ini kelemahan. Okey.
Faktor peluang pula, peluang dengan ancaman ni faktor luaran. Jadi kamu kena kaitkan dengan Pesta PP. Perkataan ni mungkin kamu familiar ya masa SEM 1. Pesta PP ni rujuk pada faktor persekitaran umum iaitu politik dan perundangan, ekonomi, sosio-budaya, teknologi, antarabangsa, persaingan dan jaringan serta prasarana. Semua ni adalah faktor luaran. Okay? Macam perkembangan ekonomi, ekonomi stabil, pertumbuhan pasaran, pakatan strategik, perkembangan teknologi, semua ni adalah faktor peluang. Macam pakatan strategik ni ada kerjasama dengan syarikat asing. Contohnya Proton bekerjasama dengan Geely. Itu adalah satu peluang untuk menggunakan teknologi mereka. Lebih ramai gunakan produk. Saiz pendapatan isi rumah meningkat. Peningkatan golongan muda. Kenapa golongan muda ni penting? Kamulah orang yang suka mencuba sesuatu yang baru. Jadi apa-apa yang ada dalam pasaran benda baru ni kamu nak cuba. That's why pasaran sekarang banyak tumpu kepada peningkatan golongan muda. Bilangan pengguna masih rendah, ada insentif kerajaan, penurunan cukai, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi maksudnya kebebasan, maksudnya tak ada cukai. Semua ini adalah satu peluang yang wujud. At the same time, mungkin ada ancaman yang mengalang pelaksanaan strategik. Contohnya, generasi muda kurang setia kepada jenama, persaingan, ekonomi tidak stabil, ada produk baru daripada pesaing, dasar gaji minimum. Dasar gaji minimum ni mungkin jadi peluang atau ancaman. Ancaman kerana bila kerajaan perkenalkan dasar ni menyebabkan kos upah akan meningkat. Kita terpaksa bayar gaji yang lebih tinggi. Kerajaan kenakan cukai, undang-undang baru, kejatuhan atau kenaikan nilai mata wang. Ini berkaitan dengan syarikat yang banyak bergantung pada bahan mentah luar negara. Atau kita banyak bergantung pada pasaran luar. Ada kesan. Penurunan kenaikan harga, kadar inflasi, semua ini berkaitan dengan faktor ancaman. Now you know already. Apakah faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman? Ini contoh yang biasa jumpa dalam kajian kes ya. Tengok contoh soalan ni. Contoh soalan ni, Lazaria menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran seperti pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan, kenaikan nilai dolar Amerika, kelembapan ekonomi dunia, ketidakstabilan politik di Asia Timur, kenaikan harga bahan mentah, kemasukan produk baru, kemasukan produk asing. Ini adalah contoh, contoh masalah atau rintangan yang dihadapi oleh Lazaria. So bila baca ni kamu nampak kelembapan ekonomi ada kaitan dengan faktor ancaman. Pelaksanaan cukai, ancaman. Kenaikan nilai dolar, ancaman. Sebab kamu dah praktis banyak dah. Jadi perkataan ni terus kamu nampak ini adalah ancaman. Kenaikan harga bahan mentah, ancaman. Strategi pemasaran agresif, ancaman. Jenama kurang popular, barang kita kurang popular. Ini adalah satu kelemahan. Jadi kita nampak. Namun, Ketua Pegawai Eksekutif Lazaria berpendapat Lazaria mampu mencapai visi yang ditetapkan iaitu menjadi pengeluar unggul makanan dingin beku Malaysia. Dia ada visi yang jelas. Ini boleh jadi satu kekuatan. Rakyat Malaysia masih merupakan pengguna makanan dingin beku yang sangat rendah. Ini adalah satu peluang. Sebab orang Malaysia ni masih lagi kurang menggunakan atau kurang membeli makanan dingin beku berbanding dengan Singapura dengan Amerika yang banyak bergantung pada makanan dingin beku. Ini satu peluang pada kita. Lazaria telah belanjakan hampir 600 juta untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran. Ini kekuatan. Dia belanja banyak untuk meningkatkan kapasiti. Dia wujudkan sistem logistik yang cekap, kekuatan. Hubungan baik dengan pelanggan, ini satu kekuatan. Menambah barisan produk, satu kekuatan. Pasukan pemasaran yang efisien, kekuatan. Lancarkan produk baru, kekuatan. All these adalah strength, kekuatan. Lazaria juga akan memasarkan produknya ke pasaran baru iaitu negara-negara Latin Amerika. Ini adalah kekuatan. Jadi, soalan ni berkaitan dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. So, kamu dah tahu dah. Kamu kena tumpukan pada 4 aspek ni. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. So, bila baca, kamu boleh highlight ataupun you gariskan. Highlight ni mungkin menyebabkan pembelajaran masa lah. Jadi, just gariskan saja. Gariskan, lepas tu just tulis. Pelaksanaan cukai ni, ancaman. Kenaikan nilai dolar, ancaman. Lepas tu, jenama kurang popular, kelemahan. Mampu mencapai visi, kekuatan. Rakyat Malaysia kurang makan makanan dingin beku, peluang. Itu cara kamu nak kenal pasti. So, once you know this, contoh jawapan. Contoh jawapan. So, faktor kekuatan,
merujuk pada faktor persekitaran dalaman organisasi yang bantu proses perancangan dan pelaksanaan strategik. Kamu dapat 1 markah. Lepas tu senaraikan kaitan kes. Kaitan kes ni, kalau kamu rasa ada kaitan dengan kekuatan, senaraikan saja. Tak ada limit. Okay, you boleh bagi 10 kaitan kes pun. Okay, kamu boleh bagi seberapa banyak kaitan kes yang kamu rasa ada kaitan dengan kekuatan. Okay, Lazaria mampu mencapai visi yang ditetapkan. Okay, Lazaria telah belanjakan hampir 600 juta untuk meningkatkan keupayaan. Kena gunakan perkataan yang sama dalam kaitan kes. Jangan ubah apa-apa. You cannot say, Lazaria telah belanjakan wang yang banyak. Itu kamu dah olah ayat. Okay, tak ada kaitan dengan kaitan kes. Kena sebut 600 juta. Mewujudkan sistem logistik yang cekap. You cannot say, wujudkan sistem logistik yang efisien. Itu kamu lari daripada kaitan kes. Okay, Lazaria telah berjaya menambah barisan produk makanan dingin beku. Okay, wujudkan pasukan pemasaran yang efisien. Kalau kamu tukar kepada pasukan pengurusan yang cekap, tak ada markah. Okay, kamu kena salin apa yang ada dalam kes sebenarnya. Okay, jangan ubah sampai hilang maksud dia. Okay, faktor kelemahan, kamu tengok ada satu aja. Itu jenama kurang popular. So, bagi uraian, faktor persekitaran dalaman yang mengalang perancangan strategik. Lepas tu, kaitan kes ialah jenama kurang popular. Okay. Faktor peluang, faktor persekitaran luaran yang membantu proses perancangan dan pelaksanaan strategik. Lepas tu, senaraikan kaitan kes. Di sini ada 2 aja. Okay. Faktor ancaman, okay, merujuk pada faktor persekitaran luaran organisasi yang mengalang proses perancangan dan pelaksanaan strategik. Nampak ada banyak ni. Pelaksanaan cukai barang adalah satu ancaman. Kenaikan dolar Amerika, satu ancaman. Kelembapan ekonomi dunia, satu ancaman. Okay, jangan salin satu perenggan. Kamu asingkan dalam bentuk point form. Okay, setiap satu kaitan kes ni adalah merujuk pada ancaman. Okay, ini cara menjawab. Jadi, kamu akan dapat markah tinggi kalau kamu guna strategi yang betul. Okay. Kita pergi kepada jenis kepimpinan pula. Satu lagi tajuk yang sangat popular. Okay. Kepimpinan ni ada 4, iaitu transactional, transformational, kepimpinan berwawasan dan charismatic. Okay, ini satu lagi tajuk yang sangat popular ya. Transactional maksudnya apa? Pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat. Itu dipanggil transactional. Dia tentukan apa yang kamu kena buat. Okay. Transformational, dia membuat perubahan. Berwawasan, dia ada wawasan yang jelas, okay? Wawasan yang realistik, okay? Dia mampu komunikasikan wawasan pada pekerja. Charismatic, dia ada sifat-sifat peribadi yang tersendiri yang boleh dicontohi oleh pekerja, okay? So, apa keyword untuk transactional? Dia gunakan sistem ganjaran, kenaikan denda, tekan prestasi kerja, penilaian prestasi, tetapkan tugas, beri bonus, tamatkan insentif. Kamu nampak, ini transactional. Jadi, pemimpin tentukan apa yang kamu nak buat. Kalau you buat apa yang telah ditetapkan, dia bagi kamu insentif. Kalau kamu tak buat, dia gunakan sistem dendaan. Itu dipanggil transactional. Okay? Dia fokus pada pengurusan sumber manusia. Sebab dia nak tahu, inilah kaedah untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Dia bagi latihan, wujudkan petunjuk, beri pengiktirafan, skim perkongsian keuntungan. Ini semua adalah menunjukkan transactional. Okay? Kalau transformational, dia buat perubahan yang drastik. Dia ubah visi dan misi organisasi. Dia bertindak sebagai ejen perubahan. Dia tukar jadual kerja. Nampak? Transform. Okay? Struktur semula organisasi. Buat inovasi. Berbentuk perubahan pemikiran. Buat transformasi. Lancarkan produk baru. Cara kerja baru. Ini semua adalah menunjukkan dia ni transform. Dia buat perubahan. Okay? Berwawasan. Menetapkan alat tuju. Okay? Alat tuju yang jelas. Percaya bahawa syarikat akan mencapai kejayaan. Ini menunjukkan wawasan. Wawasan ni, apa yang kita akan capai pada masa akan datang. Mengembangkan perniagaan. Ini menunjukkan ada wawasan. Meluaskan operasi ke luar negara. Ada wawasan. Bercadang untuk meningkatkan bilangan cawangan. Bercadang tu menunjukkan alat tuju. Wawasan pada masa akan datang. Membuat unjuran atau ramalan. Menyasarkan pasaran baru. Berasrat. Keyword ni berkaitan dengan berwawasan. Okay? Kalau charismatic, dia hormati pandangan pekerja, dorong pekerja, dia yakin, ada sikap positif, wujudkan kerjasama erat dengan persekitaran tugas, dasar pintu terbuka dengan pekerja, anggap pekerja sebagai aset. Semua ni adalah sifat-sifat charismatic yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Jadi kamu nampak, setiap jenis kepimpinan ni ada kata kunci yang kita boleh
kenal pasti untuk kaitkan dengan jenis kepimpinan tersebut. Okey. Contoh. Dalam kes ni dia kata, jelaskan jenis kepimpinan Datuk Amir. Okey, jelaskan jenis kepimpinan Datuk Amir. So, kata kunci dia jenis kepimpinan. So, bila baca soalan ni, bila kamu dengar perkataan jenis kepimpinan, automatik kamu kena tahu. Jenis kepimpinan ni ada 4. Transactional, transformational, charismatic dan berwawasan. Jangan confuse dengan gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan ni di belakang mesti ada K. Autocratic, democratic, laissez-faire dan juga contingency. Kalau kepimpinan, jenis kepimpinan ni, dia mesti bahasa Inggeris. Transformational, transactional. Okey? Lepas kamu dah tahu jenis kepimpinan, kamu tengok kajian kes ni. Okey? Tengok kajian kes ni, dia kata pihak pengurusan MUIF berpendapat modal insan perlu diperkukuhkan. Nampak? Modal insan perlu diperkukuhkan. Itu menunjukkan dia ni transactional. Okey? Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Datuk Amir, untuk itu semangat kekitaan dan berpasukan perlu disemai di kalangan pekerjanya. Nampak? Apa yang dia nak buat. Okey? Supaya pekerja mainkan peranan untuk mencapai sasaran. Setiap pengurus cawangan diarahkan untuk meningkatkan kualiti modal insan. Dia tetapkan apa yang kamu kena buat. Transactional. Okey? MUIF utamakan pengurusan modal insan. Utamakan modal insan. Itu transactional. Okay. MUIF telah peruntukkan 30 juta untuk program latihan. Itu transactional. Okay. Sistem penilaian prestasi yang berkesan. Menunjukkan transactional. Okay. Pekerja MUIF cemerlang akan diberi pengiktirafan dan penghargaan. Transactional. Okay. This how we have to kenal pastilah. Okay. MUIF memperkenalkan program entrepreneur. Melalui program ni, jurujual yang menunjukkan prestasi cemerlang akan diberi insentif perkongsian keuntungan. Nampak? Semua ni menunjukkan dia lebih kepada transactional. Okay. So, what do you have to do? Kepimpinan transactional. Uraian, pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat. Lepas tu, senaraikan kaitan kes. Just list down saja. Okay, list down. Setiap kaitan kes, kamu dapat 1 markah. Senaraikan seberapa banyak yang kamu rasa betul. Okay, kaitan kes ni kena bagi berapa banyak yang kamu rasa logik dan berkaitan dengan transactional. Okay, ada banyak nampak. Okay, yang ni ada 2, 4, lepas tu 6, 8, ada 9 kaitan kes. You boleh letak 20 kaitan kes, tak ada masalah. Kalau kamu rasa benda tu ada kaitan dengan transactional, senaraikan saja. Okay. Okay, lepas ni, yang ni berkaitan dengan perenggan yang kedua. Okay, yang ni pun kamu diminta jelaskan jenis kepimpinan Datuk Amir. Okay, semasa beri ucapan, Datuk Amir merupakan presiden, menyatakan asratnya. Nampak? Asratnya. Asrat tu menunjukkan wawasan. Datuk Amir merupakan seorang pemimpin yang mempunyai alat tuju yang jelas. Alat tuju jelas ni menunjukkan wawasan. Okay, bermula dengan sebuah kedai perabot di Seremban. Di bawah pimpinan, kini mempunyai 90 cawangan. Datuk Amir pegang teguh pada prinsip amanah kejujuran. Okay. Syarikat pegang pada prinsip utamakan mutu produk. Okay. Wawasan MUIF, nampak? Wawasan. Okay, ini menunjukkan dia ada, ni what they call, berwawasan. Okay. Harapan dan falsafah syarikat ialah mencipta nilai. Okay. Lepas tu, harapan Datuk Amir ialah menjadikan MUIF sebagai sebuah syarikat awam berhad dengan senaraikan sahamnya di Bursa Malaysia. Nampak? Harapan. Okay. Beliau menjangkakan syarikat akan memperoleh hasil sebanyak 900 juta. Bilangan pekerja akan meningkat. Itu wawasan. Okay. Skim US diperkenalkan oleh Datuk Amir mampu menghasilkan 80 kaki tangan MUIF menjelang tahun 2030. Berwawasan. Okay. You know already now. Kepimpinan berwawasan. Pemimpin punya wawasan yang realistik dan jelas serta mampu menyampaikan wawasan kepada pekerja bawaan. Lepas senaraikan. Okay, Datuk Amir merupakan pemimpin yang alat tuju yang jelas. Okay, just senaraikan. Kamu dapat 1 markah untuk setiap kaitan kes. Okay. Okay, itu saja untuk kali ini. Cikgu akan buat beberapa video lagi berkaitan dengan strategi menjawab kajian kes, berkaitan dengan gaya kepimpinan dan juga komunikasi. Okay, so jangan lupa like, komen dan share dan subscribe ya. Jika ada sebarang komen, letak di bahagian komen dan cikgu akan bantu kamu secepat yang mungkin. Baik pelajar.